Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, pelajar-pelajar semua sihat? Tak buka mic rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Pelajar-pelajar semua sihat? Waalaikumsalam cikgu. Salam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, hari ni 18 je dah tak ramai lagi ni, baru-baru nak masuk ni semua. Okey, jadi pelajar-pelajar kita pun tak lama lagi pun dah ada negeri yang akan memulakan sesi persekolahan tapi form 5 lah Okey, jadi yang lain belum lagi kan? Okey, di Johor belum lagi lah. Okey, jadi pelajar-pelajar hari ini kita teruskan. Okey, sebelum tu cikgu nak beritahu pula. Untuk bulan Oktober, cikgu usahakan untuk nak buat 2 kelas. 2 kali kelas untuk seminggu. Tapi kelas hari Jumaat adalah tetap. Hari Jumaat tetap. Hari Jumaat pula, sorry. Hari Rabu malam tetap. Hari lain tu nanti cikgu akan pilih. Hari lain sebagai extra kelas nanti cikgu akan pilih. Yang ini kita buat kekalkan hari Rabu. Nanti untuk kelas yang kedua tu, cikgu akan maklumkan. Jadi kita buat seminggu 2 kali. Sebolehnya lah. Sebab apa kita nak kejar silibus supaya pelajar dapat ulang kaji banyak kali lah. Okey. Alright, jadi pelajar kita teruskan hari ini. Kita nak belajar apa? Sambungan daripada akaun pelarasan. Akaun pelarasan. Seperti yang cikgu cakap lah. Pelarasan ni kadang-kadang pelajar tak suka buat. Tu je. Tapi sebab dia bukan soalan wajib. Yang wajibnya ialah kita buat pelarasan dekat atas akaun perdagangan untuk rugi PKK itu mesti tahu. Tapi yang ini pun jangan ambil ringan lah. Kalau keluar soalan pun sebenarnya tak susah pun soalan cikgu keluarkan. Kadang-kadang pelajar je tak suka nak buat. Okey. Alright. Jadi pelajar, hari ini pelajar kita teruskan pembelajaran kita. Pelajar boleh lihat nota. Jadi cikgu keluarkan nota hari ini. Okey, nanti kalau masa yang ada masa nanti sempat, cikgu nak buat akaun pelupusan. Pelupusan tu penting. Pelupusan tu selalu keluar peksa. Kita tak buat habis. Kita baru minggu lepas buat 2 soalan. Jadi cikgu nak habiskan soalan 3 dan 4. Pelupusan tu mesti kita nak buat habis. Okey. Hari ini pelajar, kita akan buat akaun nominal. Jadi pelajar keluarkan nota. Okey, jadi ada beberapa orang sajalah yang tak dapat nota modul. Yang lain semua dah dapat kan? Pelajar dah dapat semua? Dah cikgu. Dah dia dapat 2 modul tu. Elok-elok jangan modul yang kedua pecutan tu nanti jangan letak sepah-sepah, kena letak elok-elok. Nanti kita nak ulang kaji sedang. Okey, jadi pelajar hari ini kita nak buat pelarasan nominal. Okey, pelarasan nominal tu apa? Apa item pelarasan nominal? Okey, dia kesan dia ke atas semua akaun belanja dan hasil. Okey pelajar, sebut belanja dan hasil bagi saya. Contoh belanja pelajar. Contoh belanja bagi saya. Apa akaun belanja? Yang awak tahu? Butiran belanja. Tolong cikgu, apa dia? Contoh belanja. Gaji. Lagi? Betul. Sewa lagi. Sewa apa? Mesti tak boleh sebut sewa je. Diskaun apa? Bukan dibayar, diskaun diberi. 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 Lagi? Sewa dibayar. Lagi? Lagi tolong cikgu, apa lagi? Apa kategori belanja? Ya, komisen apa? Dibayar. Diskaun saja diberi. Komisen dibayar. Okey, lagi? Lagi tolong cikgu respon. Lagi apa lagi belanja? Angkutan keluar dan juga angkutan apa? Satu lagi. Angkutan Masuk. Dua-dua adalah belanja. Bagus. Lagi. Apa? Gaji. Lagi? Insurans. Okey, itu baguslah. Okey. Kedua, hasil. Bagi cikgu contoh hasil. Komisen diterima. Bagus. Lagi? Diskaun diterima. Ya, betul. Lagi? Faedah diterima. Betul. Lagi? Sewa diterima. Okey, bagus. Okey, dah bagus. Okey. Semua belanja dan hasil yang awak sebut sebelum ni kita dah belajar. Akan berlaku apa? Akan berlaku selepas kita sediakan imbangan juga. Biasa akan berlaku akan terlebih dan terkurang bayar. Bagi belanja. Kalau hasil pula apa? Akan berlaku kadang-kadangnya akan berlaku apa? Terlebih dan juga terkurang terima. Jadi pelajar jadi kena hati. Okey. Jadi pelajar kena tahulah konsep dia pelajar. Jadi belanja akan berlaku belum bayar dan juga prabayar. Kalau hasil berlaku apa? Belum terima dan belum teroleh. Okey. Jadi pelajar kita akan buat satu-satu. Mula kita akan buat belanja. Okey. Secara asas yang tadi pelajar sebut tadi belanja awak dah tahu dah gaji insurans betul lah awak sebut tadi. Belanja mesti debit. Okey. Pelajar, kita dah belajar terlebih dengan terkurang. Sebut je belanja prabayar. Sebut je belanja prabayar dekat mana? AS. Mesti kat mana? AS. Kalau belanja adalah dekat
untung rugi, perdagangan dan untung rugi. Tapi kalau belanja prabayar adalah AS. Kena tahu. Okey, lepas tu belajar belanja belum bayar. Belum bayar dekat mana? Mesti LS. Ini pelajar mesti tahu. Tak boleh petikaikan lagi dah. Banyak kali dah kita buat, pelajar mesti kena tahu yang ni. Okey, seterusnya. Jadi pelajar macam mana nak ingat akaun belanja? Okey. Yang pertama ialah akaun belanja. Macam mana nak ingat akaun belanja? Okey, akaun belanja pelajar asas dia tadilah. Kalau sebut prabayar debit AS ke LS? Prabayar. AS. Prabayar ialah debit. Debit. Jadi bila buat akaun belanja, prabayar mesti debit. Prabayar mesti debit. Letakkan debit. Right? Manakala kalau belanja belum bayar, dia ada LS. Jadi kredit. Okey, boleh ingat tak ni? Prabayar debit, belum bayar ialah kredit. Boleh dia debit kredit ke sini. Okey, akaun belanja ni merujuk pada apa? Gaji, sewa, kadar bayaran, insurans, semua sama format dia. Okey, ini adalah apa? Awal. Yang dekat atas ni mesti 1 hari bulan. Gaji prabayar 1 hari bulan. Gaji belum bayar 1 hari bulan. Ini contoh. Alright. Lepas tu belajar. Lepas tu berikutnya ialah apa? Bank. Bank apa maksudnya? Berapa belanja yang sudah dibayar. Berapa gaji yang sudah bayar. Berapa insurans yang sudah dibayar. Belajar dia kena buat satu-satu dah belajar. Kalau dia bagi gaji, buat akaun gaji. Jadi semua ni semua berkaitan dengan gaji. Tak boleh masuk insurans, tak boleh. Insurans kena buat akaun insurans. Satu lagi. Konsep dia sama. Okey, bank adalah belanja yang sudah bayar. Okey, lepas tu yang sebelah kredit ni apa? Last sekali ni ialah apa? Untung rugi. Ni untung rugi adalah apa? Okey, kita nak dapatkan belanja yang sebenar. Yang sebenarnya yang kita kena bayar. Right? Sebenarnya kena bayar. Lain tahu apa je? Yang sudah bayar, yang kita sudah bayar. Cukup ke tak cukup, tak kisah. Asalkan dia bayar je, masuk tulis sebagai bank. Kalau dia bayar dengan tunai, tulis tunai. Salah satu. Bank atau tunai. Okey. Last sekali pelajar, bagaimana pelajar nak ingat ni? Belanja belum bayar, belanja prabayar. Tadi yang atas awak dah ingat. Awak dah ingat. Macam mana awak ingat? Ini prabayar mesti AS. Belum bayar ialah LS. Okey, sekarang pelajar bagaimana pelajar nak ingat belum bayar kat bawah ni. Lepas tu prabayar dekat kredit. Macam mana pelajar nak ingat? Atas pelajar nak ingat. Macam mana awak nak ingat yang bawah? Pelajar. Macam mana pelajar nak ingat? Macam mana nak ingat? Atas dah ingat. Atas dah boleh ingat kan? Atas dah boleh ingat. Kita berdasarkan ini. Prabayar belum bayar. Okey, kalau yang bawah ni macam mana ingat? Macam mana nak ingat belanja belum bayar akhir? Belanja prabayar akhir. Macam mana ingat? Pelajar, konsep terbalik je. Konsep apa? Terbalik. Kalau dia debit, maksud apa? Maksud letak sebelah kredit. Kalau dia kredit, maksud mana? Letakkan di sebelah kredit. Itu je. Okey, maklumat dia sama ke? Maklumat dia berbeza. Ini ialah apa? Awal. Ini ialah apa? Akhir. Atas ialah awal, bawah akhir. Kalau kita belajar pelarasan penyata kewangan, dia ada satu je dekat maklumat tambahan. Gaji belum bayar. Dia sebut je dekat maklumat tambahan. Itu adalah akhir. Tapi pelajar dalam topik khas akaun belanja ni, dia akan bagi awak dua. Awal ada, akhir ada. Kadang-kadang ada awal saja. Kadang-kadang ada akhir saja. Kadang-kadang ada dua. Ada awal, ada akhir. Okey, sekarang pelajar fokusnya itu, kita akan buat akaun satu-satu dulu, baru pelajar nampak. Okey, sekarang dah boleh ingat tak formula ni? Okey, sekarang cikgu nak terangkan bank ni, kenapa bank kat sini? Kenapa bank? Okey, bank ni sama dengan buku tunai, akaun bank. Sama dengan akaun bank. Okey, akaun bank, bank rumah dia dekat mana? Debit ke kredit rumah dia? Akaun bank rumah dekat mana? Debit. Debit sebab dia aset. Betul. Nambahkan bank, mengurangkan bank. Okey, jadi belajar kalau belanja, kita bayar ke kita dapat duit? Belanja. Bayar. Jadi wang keluar. Sebab tu kalau bayar dekat sini. Semua belanja, kita akan letakkan semua kalau kita belanja gaji, sewa, kadar bayaran, semua akan mengurangkan duit kita. Boleh? Sebab tu letak kredit. Bila masuk akaun belanja, dia akan letak mana? Letak debit. Itu konsep dia. Sebab tu bank sebelah debit. Alright? Okey. Dekat sini nak cari apa sebenarnya? Last kali pelajar mesti dapatkan ini. Untung rugi sebenar. Untung rugi, gaji sebenar. Sewa sebenar. Faedah dibayar sebenar. Pelajar dapat. Okey. Sekarang jangan pening-pening. Kita tengok. Yang penting awak hafal konsep ni. Boleh ingat tak ini? Prabayar awal dekat debit. Prabayar akhir dekat kredit. Belum bayar, belanja belum bayar dekat kredit, belum bayar akhir dekat debit. Itu kena ingat betul-betul. Okey, jadi pelajar kena ingat. Bank mesti di tengah-tengah. Tak boleh letak belanja bayar dekat akhir ni kat atas tu, tak boleh. Dia mesti akhir pada last. Belanja pada akhir pada last. Okey, sekarang pelajar tanpa buang masa tengok soalan. Okey, tengok soalan jap. Soalan nombor apa? Surat berapa?
Ni pelarasan belanja. Okey, tengok soalan dulu. Jumpa tak soalan ni? Okey, jumpa soalan? Okey, tengok dulu soalan. Cari dulu soalan. Jumpa tak soalan ni? Jumpa cikgu. Okey, jumpa Okey. Alright. Okey, apa yang dia beri kat sini? Apa maklumat yang dia beri? Okey, siapa yang tak ada soalan tak apa, cikgu besarkan sikit. Okey, berikut adalah diperoleh daripada kedai juli. 1 Januari. 1 Januari ni tadilah, awal. Okey, 31 Disember, akhir. Ini awal, ini akhir. Cukup. Awal, akhir. Okey, awal, akhir. Ada apa awal akhir? Gaji belum bayar, awal akhir. Insurans pernah bayar, awal akhir. Sewa belum bayar, awal akhir. Semua ni belanja. Okey, pada tahun 2020, Juli telah bayar. Ini berapa? Yang sudah bayar. Sudah bayar. Berapa yang sudah bayar? Gaji dah bayar 6840, sewa 3960, insurans 780. Jadi nak cari apa? Nak cari berapakah gaji sebenar, berapakah sewa sebenar, berapakah insurans sebenar. Okay, apa dia suruh buat? Dia suruh buat akaun gaji belum bayar. Akaun insurans pernah bayar. Akaun sewa belum bayar. Okey, kita buat satu-satu. Okey, yang pertama, cikgu nak tunjukkan buat akaun gaji. Okey, akaun gaji. Jadi pelajar sediakan testpad. Cikgu kena buat kat sini. Cikgu cikirkan sikit. Cikgu cikirkan sikit. Okey, kat sini ada testpad. Cikgu dah sediakan. Okey, kita buat apa? Yang pertama, akaun gaji. Okey, kita buat akaun gaji. Okay. Gaji ialah apa? Gaji ialah belanja. Gaji ialah belanja. Okey, cikgu tulislah sebagai penerangan je. Penerangan ringkas. Okey, gaji adalah belanja. Okey, cikgu gariskan gaji. Okey. Jadi pelajar yang pertama, dekat atas ialah gaji awal. Gaji awal. Okey, gaji apa? Gaji belum bayar. Okey, gaji belum bayar dekat mana? Debit ke kredit? Cuba tengok nota. Belum bayar. Belanja belum bayar, debit ke kredit? Gaji belum bayar. AS ke LS? Yang pertama nak ingat konsep dia AS ke LS? Tu je. AS. AS. Okey. Okey, AS. AS ke LS? Gaji belum bayar. Betul ke AS? LS. Okey, alright. Yang pertama tulis tahun dulu. 2020. Okey, alright. Jadi untuk awal hanya ada gaji belum bayar saja. Jadi kita letak sini. Nak tulis apa? Gaji belum bayar. Okey, berapa gaji belum bayar? 560. Okey, alright, selesai. Ada tak gaji prabayar? Tak ada. Tak ada nak tulis tak? Tak payah. Nak tulis boleh tak? Boleh, tapi nombor tak ada. Nak tulis boleh, tak ada masalah. Okey, selesai. Paras yang kedua. Paras kedua nak cari apa? Yang pertama dah ada awal. Okey, yang kedua cari bank. Ada tak yang sudah bayar? Okey, awal dah buat. Okey, yang kedua, ada tak gaji dah bayar? Dah. Okey, gaji dah bayar nak tulis apa? Gaji dah bayar tulis apa? Tanya, dia bayar 6840. Dia tulis cek. Cek ialah apa? Bank. Okey, bank. Okey, gaji dekat mana? Nak letak bank letak mana? Debit ke kredit? Dekat akaun gaji ni, tengok apa benda? Debit, mesti debit. Sebab apa? Dalam akaun bank, dia letak sebelah kredit, wang keluar. Betul, letak sini debit. Bergukan. Jadi tulis Disember. Awal saja. Yang lain semua Disember 31. Nak tulis apa? Bank. Okey, berapa nilai dia? 6840. Oh, share screen. Okey, sorry. Cikgu tak share screen rupanya. Okey, macam biasa apa yang siapa yang pakai komputer ke pakai tab boleh pin gambar cikgu. Siapa yang ni boleh pakai inilah, boleh pin yang cikgu share. Okey, minta maaf cikgu tak perasan. Okey, seterusnya. Last kali apa? Akhir. Okey, akhir. Akhir ada apa? Gaji belum bayar akhir 770 31 Disember. Okey, nak letak mana? Apa konsep dia? Apa konsep dia tadi? Kalau kita dah tahu gaji belum bayar awal dekat kredit, jadi kalau akhir dekat mana? Debit terbalikkan. Terbalik. Ingat akhir terbalik. Okey. Jadi nak tulis lagi tak Disember 31? Tak payah. Jadi terus tulis je. Gaji apa? Gaji belum bayar. Tak payah tulis akhir. Tak payah. Kenapa? Sebab akhir tu merujuk pada tarikh je. Berapa nilai dia? 770. Okey, siap. Okey, habis. Nak cari apa sebenarnya sekarang ni?
Kita nak cari gaji sebenar. Macam mana nak cari gaji sebenar? Imbangkan. Gaji sebenar adalah imbangkan. Okey, imbangkan sekarang. Okay, sekejap Okey, debit banyak ke kredit banyak? Debit banyak kan? Okey, totalkan debit. Tolong cikgu total debit berapa dapat? Berapa dapat debit? Tolong cikgu kira. 7610. 7610. 7610. Okey, jadi sini pun sama. 7610. Okey, jadi berapa kurang dekat sini? Berapa nak kasih imbang? Imbangan dia berapa? 7050. 7050. Okey, 7050 ni adalah untung rugi. Ini adalah gaji sebenar yang kita akan rekodkan dalam untung rugi. Okey, tarikh bila? Tarikh mesti Disember 31. Yang lain awal je. Yang lain semua tarikh Disember 31. Siap akaun gaji. Itu saja. Itu saja. Yang tak ada kat sini apa? Gaji prabayar tak ada. Kalau ada dua-dua, gaji belum bayar ada, prabayar ada, masukkan ikut seperti formula. Kalau tak ada, tak ada. Okey, selesai. Okey, habis. Okey, siapa nak tanya kat sini? Siapa nak tanya? Okey, boleh ikut tak dulu? Boleh ikut? Boleh, cikgu. Boleh? Okey, cikgu teruskan dulu Okey, cikgu tengok nota balik. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua nak buat apa? Kedua ialah pelajar, seterusnya adalah kita nak buat ni pelajar. Kita nak buat sekejap besarkan. Kena besarkan skrin, tekan skrin macam itulah. Okey, yang pertama ialah kita nak buat akaun prabayar. Tadi belum bayar ke prabayar? Belum bayar. Belum bayar. Okey, belum bayar kita tengok sini. Sama je. Akaun belanja tadi yang cikgu tunjukkan kat atas sama tak? Sama tak? Prabayar, belum bayar kredit, bank, belum bayar terbalikkan, sama tak? Akaun belanja ni, sama tak? Dengan yang atas. Yang cikgu tunjukkan yang atas, sama tak? Yang tadi. Belanja ni dengan belanja ni, sama tak? Sama. Sama, betul tak? Sama. Okey, yang beza dia apa? Beza dia yang belum bayar ni. Okey, kalau kita buat yang belum bayar, dekat mana belum bayar tadi? Okey, awal ada dekat sini, awal. Jadi awal yang tadi kita pindahkan saja. Kita tulis apa? Kita akan tulis belanja. Ataupun tadi kita buat akaun gaji. Tulis apa? Gaji. Okey, alright. Okey, sebelum tu jangan lupa. Belanja belum bayar. Awal ni mesti ambil. Awal. Awal ni dekat mana? Soalan. Dekat berapa hari bulan? 1 hari bulan. Mesti ambil dulu. Okey, mesti ambil dulu. Jangan lupa ini jangan lupa. Pelajar ini cikgu buat tarikh dia salah lah pelajar. Tarikh dia mesti sama ni. Ni bila ni? Januari 1. Cikgu silap. Betul kan Betul kan? Alright, ini kena ambil ya. Jadi pelajar benda ni nombor dia ini awal ni dengan ini mesti nombor yang sama. Nombor yang sama. Okey, ini awal ambil kat mana? Ini awal adalah 1 hari bulan. 1 Januari. 1 hari bulan. Kadang tak ikut tak nak lah tulis 1 Januari. Kadang luar soalan 1 Jun. Jadi ini adalah 1 hari bulan. 1 hari bulan. 1 hari. Jadi kena hati. Okey, berapa banyak? Ini kita belum bayar, kita gaji belum bayar je. Jangan masukkan yang lain-lain. Belum bayar Okey, jadi pelajar seterusnya, pelajar masukkan pula. Tadi kita tulis belum bayar. Pak Akhir, masukkan kad kredit. Tulis apa? Gaji. Ataupun tulis belanja. Kalau akaun ni, akaun atas ialah sewa, tulis sewa. Cukup. Last kali buat apa? Last kali kena cari baki HB. Imbangkan. Kenapa baki HB? Baki HB ni kita pindahkan HB, pindah BB. Ini yang akan masuk dalam LS. Akan masuk dalam LS. Okay? Alright. Okay, tak apa. Kita cuba buat latihan. Buat sambung dulu. Okay, sambung dulu. Kita buat latihan cikgu tadi. Mana latihan dia? Okay, yang ini. Kita buat ni dulu. Okay, akaun apa kita nak buat? Akaun apa dia suruh buat? Akaun? Gaji belum bayar. Gaji belum bayar. Okay, gaji belum bayar. Okay, gaji belum bayar. Rumah dia dekat mana? Rumah dia dekat LS. Betul, LS kita letak dulu. Baki BB dia dekat mana? Okay, baki BB ambil kat mana? Baki BB ambil dekat soalan. 1 hari bulan. Okay, Januari 1. Berapa baki BB dia? Kena tulis. Baki BB. Ini adalah daripada tahun lepas. Berapa gaji belum bayar? Kita ambil ini. 560. Okay, selesai. Okay, lepas tu transfer daripada atas. Mana gaji belum bayar? Ini dia. Gaji belum bayar. Okay, kredit akan masuk sini, akan pindah mana? Kredit akan pindah debit. Tarikh bila? Okey, tulis tarikh yang sama. 2020 Januari 1. Okey, nak tulis apa?
Jangan tulis baki BB. Jangan tulis gaji belum bayar lagi. Ini gaji belum bayar. Butiran dia apa? Gaji. Dalam nota cikgu tulis apa tadi? Belanja. Itu nota umum. Okey, berapa nilai dia? 560. 560. Selesai. Okey, lepas tu ada lagi tak? Apa lagi? Ada jumpa lagi tak? Gaji lagi? Ada. Gaji belum bayar. Akhir. Betul? Gaji belum bayar akhir. Jadi masuk mana? Debit akan masuk kredit. Okey, berapa bulan tarikh dia? Disember 31. Okey, butiran dia apa? Gaji. Berapa nilai dia? 770. Okey, selesai. Okey, last sekali nak cari apa? Imbangkan. Last sekali imbangkan. Okey, imbangkan. Okey, imbangkan berapa kredit? Nah, kredit banyak. Tolong cikgu kira berapa dapat kredit? 1330. 1330. Okey, 1330. Lepas tu ini last kali berapa dapat? Apa nama dia? Ini Disember 31. Tengok nota apa butiran dia? Baki HP. Berapa nilai baki HP? 770. Okey, pindahkan. Bulan depan pindahkan ke tahun berapa? 2021. Okey, Januari 1. Okey, apa butiran dia? Baki BB. Ini yang akan masuk mana? Ini yang masuk dalam LS dalam PKK. Berapa nilai dia? 770. Okey, selesai. Okey, selesai. Okey, pelajar. Boleh tak pelajar? Pelajar ingat tak yang cikgu terangkan minggu lepas? Kenapa dia baki HBBB tutup berbaki HBBB? Sebab nak masuk dalam mana? Ingat lagi tak? Kenapa akaun ni tutup baki HBBB? Ingat lagi tak? Masuk PKK. Yes, masuk PKK. Ini kenapa cikgu tak tutup dengan baki HBBB? Yang akaun gaji kat atas ni. Kenapa tak masuk? Ya, sebab dia tak masuk dalam PKK. Dia akan masuk mana? Dia masuk dalam akaun untung rugi. Pelajar ingat tak yang kita belajar dalam pelarasan penyata kewangan, semua terlebih ke terkurang mesti rekod 2 kali. Betul? Satu dekat mana? Satu dekat akaun belanja. Belanja dekat mana? Untung rugi. Satu lagi apa? Satu lagi pelajar kena ingat. Nak masuk AS ke nak masuk LS? Betul tak? Ni cerita dia sama lah. Satu dah masuk untung rugi. Satu lagi dah masuk LS. Cukup. Selesai. Kalau kita rekod dalam penyata kewangan, mesti rekod berapa kali? 2 kali. Okay, alright. Okay, tak apa. Ada banyak lagi. Ada 3 akaun lagi. Okay, kita buat satu-satu lagi. Okay, yang kedua. Akaun apa pula yang kedua? Cikgu teruskan Cikgu teruskan. Okay, yang ni dah selesai. 1 dan 2, A dan B dah selesai. Sekarang kita buat C. Okay, cikgu tukar pen lah. Cikgu tukar pen. Jangan pen merah. Okay, akaun apa C? Ialah akaun insurans. Okay, akaun insurans. Jadi kita buka akaun insurans. Okay, buka akaun insurans. Okay, insurans. Okay, insurans macam biasa tahun berapa? Okay, insurans apa dia sebut? Cuba cari insurans kat atas. Insurans apa? Insurans Prabaya. Awal 65, akhir 75. Okay, lepas tu ada tak insurans? Insurans yang anda bayar berapa? 780. Selesai. Okay, pelajar. Insurans. Sebut insurans, akaun belanja. Okay, pelajar. Tengok akaun belanja awak. Okay, pelajar. Insurans belanja. Prabaya dekat mana? Debit ke kredit? Prabaya. AS ke LS? AS. Awal mesti AS. Okey, jadi masukkan sini. Januari 1. Okey, tulis apa? Insurans Prabaya. Berapa nilai dia? 65. Okey, kalau ada insurans belum bayar, letak kredit. Macam tadi. Tak ada lah. Tak ada. Okey, tinggalkan. Okey, lepas tu nak masuk apa? Bank. Mesti masukkan bank. Berapa banyak insurans yang kita sudah bayar? Bank mesti letak debit. Bank. Masih sama macam tadi. Bank letak debit. Okay, Disember 31. Okay, berapa banyak yang kita sudah bayar dengan bank? Bayar insurans berapa? 780. Betul? 780. Okay, habis. Okay, bagaimana nak rekod 75 ni? Bagaimana nak rekod 75? Nak rekod kat mana? Debit ke kredit? Insurans prabayar akhir. Apa konsep akhir? Ingat lagi tak? Kita guna konsep apa? Akhir? Terbalik. Bagus. Jadi kalau letak terbalik dekat mana? Debit ke kredit? Kredit. Letak atas lah. Disember 31. Okey, nak tulis apa? Tak boleh letak atas. Cikgu kata tak boleh letak atas. Betul tak? Mesti letak bawah. Okey, tak apa. Dia tulis je Disember 31. Nanti untung rugi pun sama. Okey, jadi pelajar letak butiran dekat bawah. Okey, nak tulis apa? Insurans Prabaya. Okey, berapa Prabaya? 75. Okey,
Last kali. Nak cari apa? Sama macam tadi. Nak cari apa? Insurans sebenar. Macam insurans sebenar tu apa? Untung rugi. Okey, untung rugi. Okay, berapa untung rugi dia? Carikan. Ini kena imbang. Tekan calculator, carikan. Berapakah insurans sebenar? Okey. Alright. Cikgu gariskan dulu Gariskan. Okey. Berapa dapat untung rugi? Okey, kira debit dulu. Berapa dapat debit? 845. 845. Pelajar-pelajar semua dah belajar kan kat sekolah kan? Akaun yang sama, saya rasa kan benda yang sama juga. Okey, berapa dapat untung rugi? Tolong cikgu. 370. 370. 770. 730. 770. 770. Okey, salah. 770, sorry. 770. Okey, betul. Habis lengkap. Jadi yang nak pindahkan dalam insurans nanti, dalam akaun untung rugi adalah 770. Alright? Macam samalah kalau kita buat pelarasan yang akan direkodkan dalam perdagangan untung rugi adalah 770. Betul? Okey. Apa yang nak masuk dalam PKK? Okey, nak masuk PKK, kita kena buat akaun satu lagi. Akaun apa? Insurans prabayar. Akaun apa? Insurans prabayar. Okey, insurans prabayar. Jadi kalau pelajar tengok nota, pelajar boleh tengok nota dekat mana? Belanja prabayar. Belanja prabayar. Okey, apa nak masuk dulu? Okey, masukkan rumah dia dulu. Insurans prabayar baki BB dia dekat mana? Debit ke kredit? Baki rumah dia dekat mana? Insurans prabayar. Debit ke kredit? Debit. Debit. Okey, letak dulu. 20. Okey, Januari 1. Letakkan dia baki BB. Baki BB ni adalah insurans 1 hari bulan. Berapa insurans 1 hari bulan? 65. Ini dia. Letakkan 65. Okey, dah letak 65. Apa nak buat? Kita semua pindahkan saja. Okey, nak pindahkan apa? Insurans prabayar. Kita sedang buat akaun insurans prabayar, cari insurans prabayar. Debit. Awal debit, pindahkan sebelah mana? Kredit. Pindahkan sebelah kredit. Pindahkan kredit. Okey, nak tulis apa butiran dia? Jangan tulis prabayar lagi. Tak nak. Okey, 20. Apa? Januari 1. Apa nak tulis? Insurans. Bagus, insurans. Okey, berapa nilai insurans? 65. Okey, 65. Okey, selesai. Okey, habis. Okey, ada lagi insurans prabayar? Ada. Ini. Betul, insurans prabayar. Letak mana? Debit, kredit akan masuk debit. Okey, tarikh bila? Akhir. Okey, jadi tutup akhir. Di sini Disember 31. Tulis apa? Insurans. Berapa nilai dia? 75. Okey, insurans prabayar kita nak tutup dengan apa pelajar? Nak tutup dengan apa? Kalau insurans prabayar belum bayar sama je. Tutup dengan apa? Baki HB. Kenapa baki HB? Untuk masuk PKK. Yes, bagus. Itu je konsep dia. Itu je konsep dan akaun. Okey, selesai. Okay, sekarang pelajar, insurans prabayar kita boleh lengkapkan. Cari baki HB. Berapa? Debit banyak. Okey, totalkan cikgu debit. Berapa dapat? 140. 140. Okey, berapa dapat sini? Kurangan dia. Disember 31. Insurans baki HB. Berapa nilai dia? Tolak kan? 75. 75. Habis. Okey, HB tutup sini. 20, 21. Oh, tak cukup ruang lah pelajar. Banyak kena buat tapi tak cukup ruang. Tapi tak apa. Okey. 20, 21. Tulis apa? Januari 1. Baki BB. Okey, baki BB ni merujuk apa? AS. Akan masuk dekat AS. Debit AS. Berapa nilai? 75. Betul tak? Insurans prabayar adalah AS. Betul tak? Insurans prabayar adalah AS. Betul kan? Betul. Betul. Itu konsep. Okey, selesai. Okey, habis untuk maklumat yang ini. D pun habis. Okey, sekarang berikutnya. Okey, faham tak ni? Ada kat sini cikgu dah bagi sewa, dah bagi belanja, dah bagi belum bayar, dah bagi prabayar. Semua cerita belanja dulu. Lepas ni kita buat hasil. Okey, lepas tu berikutnya pula. Apa pula ni? Berikutnya ialah sewa. Sewa. Akaun sewa belum bayar. Kenapa ada dua pula tu? Sebab dia ada dua. Kan? Okey, kita padam ni. Okey, mana dia? Sewa. Sewa belum bayar, awal ada, akhir ada.
Berapa sewa yang sudah bayar? 3960. Okey, selesai. Jadi kita buat akaun satu-satu, sewa. Sewa ialah apa? Belanja. Semua yang kita buat ni belanja. Akaun sewa apa? Tulis sewa dibayar. Sewa dibayar lebih tepat. Sewa dibayar. Okay. Sewa dibayar. Okey, letakkan tahun dia 2020. 2020. Okey, alright. Yang pertama, sewa belum bayar. Sewa belum bayar nak letak mana? Sewa belum bayar. Debit ke kredit? Sewa belum bayar. Debit ke kredit? Sebab apa konsep dia? Konsep dia kredit ialah LS. Betul? Senang. Akhir terbalik. Okey, untuk awal konsep dia ingat AS ke LS. Jadi sewa belum bayar, belanja belum bayar ialah kredit sebab dia LS. Okey, jadi letakkan kredit Januari 1. Okey, tulis apa? Sewa belum bayar. Okey, berapa sewa belum bayar? Kat akaun sewa ke? Ha? Akaun sewa kan? Akaun sewa lah. Cikgu tulis akaun sewa dibayar. Sama-sama. Kalau belanja dipanggil sewa dibayar. Okey. Okey? Alright. Patutnya soalan dia kena lengkap lah. Sewa dibayar sepatutnya kan. Dia tulis sewa je. Okey. Sewa belum bayar. Berapa sewa belum bayar? 320. Okey, selesai. Okey, lepas tu akhir. Okey, jangan letak akhir dulu. Letakkan berapa? Berapa yang dah bayar. Berapa dah bayar? Berapa dah bayar? Iaitu sebanyak 3960. Okey, letak debit. Semua dah bayar, mesti letak debit. Okey, bila tarikh dia? Akhir. Disember 31, tulis apa? Bank. Okay, berapa nilai bank? 3960. Okey. Habis. Okey, akhir. Nak letak mana akhir? Apa guna konsep akhir? Terbalik. Kalau awal tadi belum bayar kat kredit, jadi akhir dia kat mana? Akhir dia dekat debit. Okey, nak tulis apa? Sewa belum bayar. Okey, berapa sewa belum bayar? 280. Okey, selesai. Okey, nak cari apa kat sini pelajar? Untuk akaun belanja nak cari apa? Apa butiran dia sebagai pengimbang? Untung rugi. Ya, Untung untung rugi. rugi. Ini akan dapatkan, kita nak dapatkan sewa sebenar. Sewa dibayar sebenar. Okey, jadi mestilah kredit. Okey, letak apa? Disember 31. Nak tulis apa? Untung rugi. Okey, berapa untung rugi? Okey, totalkan debit. Berapa dapat debit? 4240. 4240. Okey, 4240. 4240. Okey. Alright. Okey, berapa dapat untung rugi? 3920. 3920. Okey, lengkap. Lengkap. Cuma banyaklah akaun dia kena buat kan? Satu-satu kan? Cuma banyak sikit. Okey. Berikutnya habis. Okey, berikutnya. Last sekali. Apa? Bukan last lah. Berikutnya kena buat apa? Akaun sewa belum bayar. Okey, kita buat. Akaun sewa belum bayar. Sebenarnya dia berulang-ulang belajar. Sebab tu markah dia, kalau pelajar buat, dapat markah senang dapat markah. Sebab apa? Benda tu berulang-ulang. Tapi kadang-kadang maksudnya pelajar tak nak buat. Sebab dia kata banyak sangat akaun. Padahal dia buat satu surat je ni. Okey, alright. Akaun sewa belum bayar. Okey, kita fokus belum bayar. Okey, selesai. Okey, jadi pelajar kita masukkan. Okey, mana akaun kita? Jumpa tak? Sewa belum bayar? Ada satu. Kat sini pun ada satu. Okey, alright. Awal ada, akhir ada. Ada tak situasi dia? Awal je ada? Ada. Kalau ada awal je awak pindahkan. Akhir tak payah. Kalau ada akhir saja, boleh. Akhir je awak pindahkan. Macam tu. Okey. Jadi pelajar masukkan rumah dia dulu. Rumah dia mesti ambil dekat 1 hari bulan. Mana 1 hari bulan? 1 hari bulan ni kena rekod 2 kali lah. Kita rekod 2 kali. Ini Okey, jadi maksudnya baki awal dia dekat mana? Belum bayar. Letakkan di kredit. Betul. 2020. Januari 1. Sebagai apa? Baki BB. Okey, berapa baki BB? 2320. Kalau awal tak ada, baki BB ada tak? Tak ada. Okey, dia mesti ada awal. Alright. Kalau tak ada, tak ada. Tak payah tulis. Yang ada kita tulis. Okey, pindahkan. Sewa belum bayar, kita beregukan dia. Kalau dulu senang, format pelajar-pelajar yang sebelum awak, batch sebelum awak, SPM 2018, tak payah. Akaun sewa belum bayar, tak payah buat. Dia buat akaun sewa je cukup. Tapi batch awak ni leceh sikit. Dia kena tambahan pula. Ada tambahan pula. Okey, jadi cikgu kena ajar lah. Kena ajar betul-betul ni. Okey, 2020. Okey, bila tadi dia Januari 1. Tulis apa? Tuliskan sebagai sewa dibayar.
Berapa sewa dibayar? 320. Okey, selesai. Lepas tu nak masuk apa? Sama, ngam-ngam kotak dia. Okey. Masukkan debit, masuk kredit. Okey, tulis apa? Disember 31. Okey, tulis apa? Sewa dibayar. Sebab kita ambil daripada sewa dibayar. Konsep bergu. 250. Okey, sekarang nak cari apa? Pelajar nak cari apa untuk sewa belum bayar? Sama macam tadi juga. Baki HP. Yes, baki HP. Okey, jadi baki HP, kredit yang banyak. Okey, totalkan kredit. Tolong cikgu total kredit. 600. 600 tepat. 600. 600. Jadi kurang debit. Debit ini kita akan tutup sebagai baki. Disember 31. Baki HP. Berapa nilai dia? 320. Jadi 320 pindah ke tahun depan. 2021. Januari 1. Baki BB. Baki BB. Ini akan pindah LS. Berapa nilai dia? 320. Okey, selesai. Okey, faham tak yang kita belajar sekarang? Boleh tak? Boleh ikut tak? Boleh ikut? Oh, tu cikgu tutup. Sorry. Okey, boleh ikut tak? Cikgu, apa baki HB? Cikgu baki. Kau baki HB. Oh, bukan 300. Oh, HP siap. salah. Oh, salah. Patutnya apa? 280. 80. Okey, salah. Cikgu tu copy paste. Cikgu tu salah tengok nombor. Okey, 250. Betul tak? 250 imbang tak? Okey? Okey. Okey. Betul tak? Betul? Betul. Betul Okey. Okey, sekarang ada tambahan lah. Dekat nota cikgu tak ada. Tambahan dia buat apa? Last sekali. Akaun untung rugi dan akaun penyata kedudukan kewangan. Yang ini yang kita buat. Yang selama ni yang kita belajar. Kita terus rekod dalam perdagangan dan untung rugi. Kedua, rekod ke mana? PKK. Yang rekod kan? Okey, tak apa. Kita boleh buat juga. Tak ada masalah. Pelajar, tak cukup ruang. Pelajar buat dekat sini boleh tak? Dekat bawah soalan. Bawah soalan kan ada ruang kosong kan? Betul? Semua ada ruang kosong kan? Bawah soalan ni. Ada. Okey, buat dekat situ boleh. Buat dekat situ je Okey tu. Jadi cikgu pun buat juga. Ya, cikgu garis siap. Mana garisan cikgu ni? Mana pembaris cikgu? Okey, cikgu ambil ini dulu. Okey, cikgu buat ni. Okey, cikgu buat bentuk T lah. Cikgu buat bentuk T. Cikgu buat bentuk T. Okey, cikgu buat bentuk T. Okey, cikgu nak kena buat dua akaun. Kenapa? Sebab dia ada satu akaun rugi, satu ialah PKK. Cikgu buat dua. Okey, cikgu buat dua. Okey, apa yang kita nak buat ni? Yang pertama ialah akaun untung rugi. Jadi pelajar tulislah. Akaun untung rugi bagi tahun ini yang panjang ni. Berakhir bila? Kalau pelajar nak buat akaun untung rugi ... cukup macam minggu lepas kita buat kan. 31 Disember 2020. Okey, nak masukkan apa? Kita dah tahu dah. Apa konsep akaun untung rugi? Debit ini ialah apa? Debit ini adalah belanja. Dalam debit adalah belanja. Kredit ialah apa? Kredit adalah hasil. Okey. Jadi belajar kita tengok akaun kita. Sekarang kita buat semua akaun belanja. Betul? Okey, mana untung rugi kita? Cari untung rugi kita. Untung rugi kita akaun gaji. Untung rugi. Ada perkataan untung rugi. Untung rugi. Kredit akan letak sebelah debit. Pindahkan. Nak tulis apa? Kita nak tulis apa butiran ni? Butiran dia ialah daripada akaun gaji, tulis gaji. Okey, berapa untung rugi tadi? 7050. Cukup. Okey, ada lagi tak untung rugi? Ada akaun insurans. Untung rugi. Berapa untung rugi? 770. Kredit masuk debit. Tulis apa? Insurans. Kenapa dia bergu dia cantik? Kenapa betul juga dia masuk belanja? Sebab konsep akaun kita betul lah tu. 770. Belanja mesti debit. Okey, ada lagi tak satu lagi akaun? Akaun apa? Untung rugi. Sewa dibayar. Berapa nilai dia? 3920. Tulis apa? Sewa dibayar. Berapa nilai dia? 3920. Okey, selesai. Habis. Tak payah imbang, tak payah apa. Biar saja macam ni. Biar saja. Okey, faham tak pelajar yang cikgu terangkan untung rugi?
Dekat nota tak ada ni. Boleh ikut tak? Untung rugi. Boleh cikgu. Boleh untung rugi Boleh, Okey, cikgu. habis. Boleh cikgu. Okey, seterusnya. Nak pindah buat apa? Kalau dah boleh buat yang ni untung rugi, buat berikutnya. Apa dia? Penyata kedudukan kewangan. Pelajar kat kita nak tulis ringkas, terpulang kat belajar lah. Tapi cuma dalam peksa je, jangan tulis ringkas. Penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan. Ada apa dalam penyata kedudukan kewangan? Okey, kita tahu dah. Kalau dalam terlebih ke terkurang ke tak ada empat dia dalam PKK ada dua je. Iaitu apa? AS, LS. Jadi kat sini adalah AS, aset semasa. Aset semasa mesti dekat debit. Aset semasa. Satu lagi apa? Liability semasa. Itu je. Liability semasa. Ini kita buat bentuk T. Biasa kita buat bentuk penyata, betul tak? Ini bentuk T. Sebab apa? Ini account. Okey, nak ambil yang mana? Semua ya kita ambil baki BB yang bawah. Okey, mana baki BB yang bawah ni? Cikgu masukkan mana baki BB yang bawah? Yang pertama dalam akaun gaji belum bayar. Sebut gaji belum bayar dah tak layan ni dah. Mesti LS. Jadi masukkan dalam LS. Nak tulis apa? Gaji belum bayar. Okey, kenapa cikgu tak bergu? Ingat lagi tak? Kenapa cikgu tak bergu? Kenapa cikgu tak buat kredit letak debit? Debit letak kredit. Kenapa pelajar? Ingat lagi tak yang cikgu cakap minggu lepas? Kenapa? Kenapa kita tak bergu? Sebab PKK masuk sama account. Okey, PKK masuk sama akaun sebab apa? Sebab PKK bukan akaun. PKK adalah apa? Senarai aset dan juga liability. Boleh bayang sebab tu dalam PKK kita tak ada akaun penyata, tak ada. Sebab PKK bukan akaun. Jadi kita ikut je kredit akan masuk kredit, debit akan masuk debit. Boleh? Okey, jadi pelajar seterusnya. Mana lagi kita jumpa? Gaji belum bayar. Awal. Kita ambil yang ini yang dia pindahkan untuk tahun berikutnya. Mana dia? Baki BB. Okey, apa ni? Insurans prabayar. Debit. Jadi masuk mana? AS. Insurans prabayar. Boleh faham tak tulisan cikgu ni? Insurans prabayar 75. Okey. Dan last kali yang kita buat lagi. Last lagi apa dia? Baki BB yang ni berapa? 280. Ramai nak minta masa sebelum cikgu ajar ni. Kan cikgu lompat terus kan? Ramai minta cikgu bila nak ajar ni, bila nak ajar ni. Inilah akaun dia pelajar. Ada pelajar boleh terima, ada pelajar yang tak boleh terima. Berat sikit lah. Sewa belum bayar. Berapa sewa belum bayar? 280. Okey, faham tak? Boleh tak ikut apa yang cikgu ajar? Boleh cikgu. Dia kalau ikutkan dia sebenarnya dia ada dah strategik kan. Dia ikut konsep yang betul. Cuma kadang-kadang kita ingat je. Asal je ingat apa? AS, LS. Tu je. Ingat apa? Belanja prabayar AS. Belanja prabayar LS. Tu je kita tahu. Konsep bila tu kita dah tahu buat akaun belanja. Lepas tu kalau akhir macam mana ingat? Terbalikkan. Bank mesti debit. Sebab dalam wang keluar. Dalam akaun bank wang keluar sebelah kredit. Jadi masuk dalam akaun belanja dia akan letak sebelah debit. Tulis bank. Okey, selesai. Okey, siapa nak tanya setakat ni? Dah siap ke belum? Dah siap belum? Dah cikgu. Dah Okey. Kalau soalan tu sampai F, awak buat F je lah. Tapi tak adalah pelajar. Ini cikgu sebab latih to be cikgu ni. Cikgu nak awak cikgu bagi ni sampai 3 akaun. Dalam soalan kadang-kadang nak periksa satu akaun je nak. Kadang-kadang 2. Paling banyak pun 2. Biasa dia kasih satu belanja, satu hasil. Okey, yang kita buat ni semua belanja. Okey, alright. Selesai. Okay, dah siap belum? Dah siap ke belum? Dah. Okey, dah Okey, lepas tu, yang ini pelajar, cikgu nak awak cuba. Sama juga ada 3 akaun apa? Kadar bayaran belum bayar. Insurans prabayar. Faedah belum bayar. Dan last kali akaun apa? Untung rugi dan PKK. Ini pelajar cuba buat. Boleh pelajar sebagai kerja rumah. Okey, jadi pelajar berikutnya kita nak tengok yang berikutnya. Apa dia? Hasil pula. Okey. Sebelum kita tengok hasil, kita tengok yang besar. Okey, kita tengok yang ni. Tengok nota dia. Okey, tengok nota. Ada nota hasil. Mana nota hasil? Okey, ni. Okey, hasil. Okey, konsep hasil. Hasil, contoh hasil ialah apa? Tadi pelajar dah sebut, sewa diterima, komisen diterima, faedah diterima. Betul tak? Itu hasil. Contoh hasil. Okey. Pelajar, sebut je hasil. Kita dah tahu hasil terlebih dengan hasil terkurang. Sebut je hasil terlebih dipanggil apa? Belum terperoleh. Hasil terlebih ialah belum terperoleh. Mesti LS. Kalau hasil yang terkurang ialah apa? AS. Hasil belum terima.
Betul. Pelajar, kita dah belajar banyak kali kan yang ni kan? Ingat lagi? Hasil belum terima, hasil belum teroleh. Ingat lagi tak ni? Ingat. Ingat. Okey, ingat. Okey. Jadi bila dah ingat ni AS dengan LS, dah boleh ingat akaun hasil. Sama ya, belajar akaun hasil yang kat atas ni. Ni hasil ni dengan hasil yang kat bawah ni sama sama je. Cuma cikgu buat yang belum terima dengan belum teroleh. Okey, jadi belajar hasil. Okey, jadi yang pertama, yang tadi AS kita tahu hasil belum terima ialah AS, mesti debit. Satu hari bulan ikut konsep tu. Kalau belum terboleh ialah kredit, ikut LS konsep dia. Okey, bagaimana nak ingat akhir? Awal dah ingat, akhir apa konsep dia? Terbalik. Akhir ingat apa? Terbalik. Cukup. Okey, habis. Okey, dah ingat awal dengan akhir dah settle. Okey, sekarang apa? Bank. Apa maksud bank? Sudah terima. Ini adalah hasil yang sudah terima. Berapa banyak sudah terima, dia akan sebut. Berapa banyak yang awak sudah terima. Tadi, sudah bayar. Ini sudah terima. Okey, dan last kali cari apa? Last kali cari ini. Apa ni? Hasil sebenar. Hasil sebenar. Apa butiran dia? Untung rugi. Selesai. Right? Sama konsep dia. Terbalikkan je. Okey, alright. Habis, lepas tu nak buat apa? Kalau dia adalah akaun hasil belum terima, pindahkan. Pertama, kena pindahkan dulu. Hasil belum terima, ambil dekat 1 hari bulan. Ini 1 hari bulan. Ambil dekat 1 hari bulan. 1 bulan, mesti ambil baki bibi dulu. Sebagai baki bibi. Okey, rekodkan. Okay, lepas tu ambil apa? Ambil daripada hasil belum terima awal tadi, pindahkan, tulis hasil. Ataupun kalau akaun sewa, tulis sewa. Tulis. Lepas tu pindahkan hasil belum terima, pindahkan kredit, pindah debit, tulis hasil. Okey, habis. Last kali imbang dengan apa? Imbangkan dengan baki HB. Kenapa? Sebab hasil belum terima akan masuk dalam PKK. HB, BB, sekali lagi akan masuk dekat mana? AS. Yang selesai. Okey, sama juga dengan belum terboleh. Terlebih. Sama konsep dia. Jadi kalau yang terlebih tadi, yang atas cikgu dah terangkan hasil. Belum terboleh sama. First, masukkan rumah dia dulu. First. Mesti masukkan ni dulu. Baki BB. Ambil kat mana? Ini adalah 1 hari bulan. Belum terboleh. Masukkan. Lepas tu pindahkan. Belum terboleh, debit, kredit akan masuk debit, tulis hasil. Yang akhir, debit akan masuk kredit, tulis hasil. Last kali cari apa? Baki HB. HB pindah BB, yang belum terboleh akan masuk dalam LS. Kembali pada asal. Okey? Boleh? Sama tak macam tadi? Cuma pelajar kena hati bank dengan untung rugi terbalik. Jadi kena hati. Bank dengan untung rugi terbalik. Kenapa bank dia dekat kredit? Sebab bila kita terima duit dalam akaun bank, kita terima duit ialah, kita dah tahu, bank ialah debit wang masuk, kredit ialah wang keluar. Bila hasil, kita dapat duit. Sebab tu bank, semua hasil akan letak debit. Bila masuk dalam akaun hasil tu sendiri, terbalikkan, bergukan. Kita akan letak apa? Bank letak sebab tu. Okay? Alright, itu konsep. Okay, selesai. Okay, ada pertanyaan, ada nak tanya-tanya, terus bercelah, jangan malu-malu, nak tanya-tanya. Tak ada, kita terus buat. Boleh kita buat terus? Boleh? Boleh. Okey, kita terus buat hasil. Okey, hasil. Cikgu sediakan kertas kosong. Sebelum tu, cikgu nak tengok soalan kat sini. Okey, akaun hasil. Pelajar tengok hasil ni. Pelarasan hasil yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, okey, apa dia bagi? Berikut adalah diperoleh daripada kedai Kairani. Faedah belum terima awal akhir. Sewa diterima belum terboleh awal akhir. Komisen belum terima awal akhir. Pada tahun 2020, kali ini telah menerima. Kita dah terima. Telah terima hasil dengan tunai. Jadi tak boleh tulis bank. Sebab apa? Dia tulis tunai, tulis apa? Tunai. Kalau dia tulis cek ialah apa? Bank. Okey, ini yang sudah terima. Okey, lepas tu sediakan apa? Okey, kita buat satu-satu dulu. Kita buat apa? Yang pertama, kita akan buat akaun faedah. Jadi cari faedah. Faedah apa? Yang ada faedah belum terima awal, terima akhir. Lepas tu berapa faedah yang sudah terima? 740. Okey, sekarang kita buat. Akaun faedah diterima dulu. Okey, buat dulu satu-satu. Okey, akaun faedah diterima. Okey, faedah diterima. Okey. Boleh? Okey, boleh ikut Cikgu terus Okey, faedah diterima. Okey, tolong cikgu. Faedah belum terima. Apa dia? Hasil belum terima. AS ke LS? Debit ke kredit awal? Awal 1 hari bulan, konsep AS ke LS? AS. Okey, AS. Okey, jadi AS kat mana? Debit. Okey, Januari 1. Januari 1. Apa nak tulis butiran dia? Butiran dia adalah apa? Faedah
belum terima. Betul, faedah belum terima. Okey, berapa belum terima? 96. Okey, sebelum masukkan akhir, mesti kau masukkan apa dulu? Bank. Betul, bank dekat mana? Kredit. Balik dengan yang tadi. Disember 31, nak tulis apa? Bukan bank. Kita tulis apa tadi? Tak boleh tulis bank. Kita tulis apa? Tunai. Sebab kita terima dengan tunai. Tunai. Berapa tunai? Tunai dia 740. Okey, dah habis. Masukkan apa? Akhir. Akhir dia berapa? Belum terima. Jadi kalau akhir, guna konsep terbalik. Awal dekat belum terima dekat debit, akhir dia dekat kredit. Jadi terus masuk. Apa dia? Faedah belum terima. Apa nilai dia? 68. Habis. Okey, sekarang nak cari apa pelajar? Faedah diterima sebenar. Faedah diterima sebenar. Okey, kalau faedah diterima sebenar, apa butiran dia yang sebenar? Untung rugi. Bagus. Untung rugi. Jadi terus tulis sini Disember 31. Untung rugi. Okey, boleh tak carikan? Okey, totalkan kredit berapa dapat? Kredit banyak. Banyak. Kredit banyak. Berapa dapat? 8. 808. 808. 808. Betul. 808. Okey, untung ruginya berapa? Tolak 96. 712. 712. 712. Okey, sama konsep. Okey, jadi pelajar dah habis. Okey, nak buat apa yang kedua? Kena buat akaun faedah belum terima. Okey, buat satu lagi. Banyak akaun kena buat ni. Okey, buat akaun faedah belum terima. Faedah belum terima. Okey, selesai. Kita pindahkan. Okey. Alright. Okey, apa nak buat? Okey, yang 1 hari bulan kena rekod 2 kali. Kalau 1 hari bulan rekod sekali lagi 1 hari bulan. Okey, apa dia 1 hari bulan? 96. 96. Okey, belum terima ialah rumah dia adalah debit. Belum terima. Kenapa debit? Sebab dia aset. Jadi terus tulis sini 2020. Januari 1. Apa nak tulis? Baki BB. Baki BB. Berapa nilai dia? 96. Okey, habis. Lepas tu nak buat apa? Pindahkan. Pindahkan apa? Semua yang ada faedah belum terima. Sebab sekarang kita buat akaun faedah belum terima. Pindahkan. Jadi, debit akan pindah kredit. Kredit akan pindah debit. Itu je. Okey, tulis tahun dia. Jangan lupa tahun. 2020. Okey, ini adalah Januari 1. Pindahkan. Tulis apa? Faedah diterima. Faedah diterima. Okay, berapa faedah diterima? 96. Okay, 96. Okay, lepas tu pindah mana? Kredit akan pindah debit. Disember 31. Okay, berapa ni apa butiran dia? Faedah diterima. Okay, 68. Okay, selesai. Okay, nak cari apa sekarang kat sini? Kita nak cari apa? Ingat lagi? Bagi HP. Ya, baki HP. Sebab nak masuk dalam PKK. Semua yang PKK, kalau akaun pelarasan ni, kita anggap dia baki HP tu adalah item PKK. Yang lain untung rugi, kita akan tutup dengan untung rugi. Mula-mula je nampak susah. Lepas ni dah buat senang je. Kalau awak tengok nombor sama je kan. Nampak je mula-mula je susah. Okey, berapa nombor dia ni? Berapa dapat jumlah dia? 164. Okey, 164. Bagus. Okey, jadi tutup akaun, cikgu terus tutup dengan apa ini? Disember 31. Okey, tutup dengan baki HP. Apa nilai dia? 68. Okey, pindahkan 2021. Januari 1. Okey, dengan apa? Bukan baki BB. Betul, baki BB. Sorry, baki BB. Dia adalah debit AS. Masuk AS, berapa nilai dia? 68. Okey. Belajar, sama tak apa yang cikgu ajar ni dengan cikgu awak ni? Sama. Sama
Semua cikgu gunakan kitab yang sama, buku teks sama konsep dia. Cuma soalan je lah berbeza, betul tak? Cuma ni cikgu soalan ni cikgu buat sendiri. Cikgu pusing-pusing soalan. Supaya faham. Nanti lepas ni kita ulang kaji nanti kita buat soalan sebenar perbezaan. Okay, alright. Okay, lepas tu akaun dia pula. Okay, dah settle faedah? Boleh terima tak faedah ni? Okay tak? Okey, cikgu. Boleh Okay, dah habis kita buat sewa pula. Okay, sewa awal ada, akhir ada. Belum terboleh terlebih, awal ada, akhir ada. Lepas tu yang sewa yang kita sudah terima 8260 dengan tunai. Lepas tu pelajar kena buat 2 akaun sewa diterima dan juga sewa diterima belum teroleh. Okay, kalau nak tulis sewa, kalau kita dalam PKK biasa kita tulis apa? Sewa diterima, sewa belum terboleh pun boleh. Sewa diterima belum terboleh pun boleh. Dua-dua boleh. Tapi yang ini kita ikut soalan lah. Soalan dah sebut macam tu, kita buat lah. Akaun apa kita buat? Akaun sewa diterima. Okay, sewa diterima. Okay, baik, kita buat. Okay, teruskan. Okay, sewa diterima. Jadi pelajar dia sebut sewa diterima belum terboleh. Belum terima, belum terboleh ialah apa? AS ke LS? Belum terboleh. Hasil belum terboleh. Pelajar, AS ke LS? LS. Okey, jadi kita mulakan dengan kredit lah. LS. Okey, Januari 1. Okay, nak tulis apa? Sewa, panjang lah. Cikgu terpaksa kuruskan tulisan ni. Sewa diterima, belum terboleh. Okey, terpaksa lah. 800. Nak buat 2 baris boleh tak? Boleh. Kalau nak buat 2 baris boleh. Okey, awal ada. Okey, ada pelajar. Dia dah tahu dah. Awal, akhir dia kat sini lah. Tak payah pening-pening. Kan, ada awal ke akhir kan? Akhir dia mesti terbalik. Okey, cikgu buat ni. Tapi, dia disebabkan butiran akhir, jadi kita bagi ruang dekat atas. Okey, berapa yang akhir? 680. Okey. Okey, itu yang akhir. Okey, tarikh kita buat kat atas. 2020, Disember 31. Okey, alright. Okey, lepas tu berapa banyak yang sudah bayar? Sudah terima. Disember 31, kita terima dengan apa? Tunai. Tunai. Berapa nilai dia? 8260. Okey, lengkap. Okey, nak cari apa? Dah tentu sama juga macam tadi. Cari apa? Untung rugi. Kita nak cari sewa diterima sebenar. Okey, totalkan kredit. Tolong cikgu total kredit berapa dapat? Tolong cikgu berapa dapat yang kredit? 9120. 9120. 9120. 9120. Okey, jadi berapakah dapatkan sewa diterima sebenar? Ataupun butiran untung rugi? Berapa dapat? Tolakkan. Berapa dapat? Dapat tak? 8440. Berapa? 8440. 8440. Okey, alright. Okey, selesai. Pelajar sama je pelajar. Lepas tu cikgu buat berulang-ulang. Jadi pelajar nampak variasi dia, pelajar nampak. Okey, lepas tu habis. Berikutnya satu lagi akaun. Jenuh nak buat akaun dia. Akaun apa? Sewa diterima, belum terperoleh. Okey, belum terperoleh. Okey. Buat jangan jemu pula buat ni. Kena buat lah. Memang kena buat pun. Kena buat satu-satu. Faham kan? Nota cikgu dah lengkap dah. Okey, jadi pelajar apa nak buat? First, masukkan rumah dia dulu. Awal dia. Berapa awal dia? Awal dia adalah 860. Belum terperoleh. Sebelum terperoleh ada LS. Jadi rumah dia kredit. Okay, letak dulu. 2020 Januari baki BB. Ini kadang-kadang terlupa. Ini barulah. Dulu tak ada buat pun macam ni. Untuk syllabus KSSM je kena buat. 860. Okay, habis. Lepas tu, sini ialah 2020 sama. Okey, lepas tu nak buat apa? Pindahkan. Pindahkan apa? Semua butiran sewa diterima belum terboleh. Sewa diterima belum terboleh. Ikut. Tarikh mesti buat. Tarikh tak buat salah. Okey, jadi pindahkan. Macam biasa, kredit akan pindah debit. Debit akan pindah kredit. Okey, pindahkan.
Terus cikgu masukkan tanpa buang masa. Ni Disember 31 ikut tarikh kat atas. Tulis apa? Sewa diterima. Tak payah lagi tulis belum tertulis, tak payah. Sewa diterima 680. Okey, lepas tu ini pindahkan Disember 31 tak boleh letak ni kena letak atas. Sebab apa? Kita imbangkan dengan HP. Okey, butiran apa? Sewa diterima. Berapa nilai dia? 860. Okey, tutup akaun dengan apa? Tak lain tak bukan denganlah baki HP. Okey, berapa baki HP? Samalah nombor dia 680. Selesai. Ini nampak berulang-ulang tapi markah banyaklah. Soalan ni boleh markah sehingga 12 markah. Okey, alright. Sekarang tolong cikgu total. Berapa dapat total? 1540. 1540. Okey, alright. 1540. Ini kalau buat satu je, cikgu bagi contoh satu je tak cukup latihan. Awak tak faham, awak tak nampak pergerakan dia. Sekarang dah berulang awak nampak lah. Automatik awak dah hafal formula dah. 2021 Januari 1 baki BB. Yang pindahkan dalam PKK, ini yang pindah PKK. Kredit akan automatik LS. Berapa nilai dia? 680. Okay, habis. Okey, boleh ikut? Boleh jangan bosan pula inilah cikgu terpaksa. Ini yang kena buat. Cikgu tak ada jalan mudah lagi dah. Inilah di jalan mudah dia dah. Jalan mudah dia buat latihan tu je. Sebenarnya lepas tu cikgu tak bagi kan awal dulu cikgu cakap. Cikgu tak suka sangat buat akaun ni kan. Sebab apa bila ajar penat-penat pelajar tak jawab. Tu yang rasa alah penat ajar yang ni pelajar tak jawab. Okey, alright. Habis yang berikutnya ialah pelajar cikgu tertinggal lah soalan dia. Komisen diterima. Satu lagi komisen apa ni? Komisen belum terima. Betul tak? Komisen belum terima. Satu lagi komisen diterima. Satu lagi ialah akaun komisen belum terima. Okey, cikgu tertinggal. Okey, jadi kita buatlah. Berapa yang sudah terima ialah 610. Okey, jadi terus buat akaun komisen. Komisen apa? Komisen diterima. Okey, jadi pelajar, belum terima. Belum terima AS ke LS awal? AS. Okey, AS. Jadi kita mulakan dekat debit. Okey, mulakan debit tahun 2020. Awal dia adalah Januari 1. Jadi kita mulakan apa? Commission belum terima. Berapa commission belum terima? 60. Okey, alright. Ini awal. Okey, berapakah yang kita sudah terima? Sudah terima adalah yang kita sudah terima 610. Jadi kredit. 2020. Okey, Disember 31. Okey, tulis apa? Tunai. Tunai berapa tunai? 610. Okey, tunai 610. Okey, lepas tu akhir kita ada belum terima akhir 50. Jadi pelajar itu 50 tulis apa? Commission belum terima. Berapa commission dia terima? 50. Okey pelajar, kalau pelajar buat terbalik macam ni. Cikgu terbalik lah. Tunai saya letak bawah, ini tak boleh tak? Pelajar tak boleh. Jadi yang betul nanti commission belum terima je betul. Tunai itu tak boleh berada di butiran akhir. Commission belum terima ni adalah butiran akhir. Pelajar tak boleh. Dia tak boleh bertukar. Jadi pelajar kena hati. Kena hati. Sama juga dengan baki HB. Baki HB ni kalau awak letak kat atas, pelajar HB tu baki akhir. Awak letak kat atas maksudnya butiran HB tu dianggap butiran paling akhir. Jadi yang bawah selepas butiran baki HB dianggap salah. Dianggap salah. Alright. Okey, habis. Lepas tu nak buat apa? Imbangkan dengan apa? Untung rugi. Betul, untung rugi dekat sini. Disember 31, untung rugi. Okey, berapa untung rugi? Pindahkan. Okey, imbangkan. Berapa dapat? Imbangkan 660. 660. Okey, 660. Cikgu pun buat sama-sama dengan awak. Kalau awak kata penat, janganlah kata penat. Kan? Cikgu pun buat sama-sama awak. Jadi imbang dengan apa? 600. Okey, selesai. Okey, dan last sekali, akaun apa nak buat? Macam tadi. Sama juga. Sampai faham.
Account commission belum terima. Account commission belum terima. Belum terima. Belum terima. Okey. Masukkan first, masukkan rumah dulu. Belum terima adalah AS. Jadi baki awal masukkan 2 kali. Tadi kita dah rekod sekali lagi baki awal 60. Jangan lupa 60 ni akan rekod lagi. Sebagai baki awal dia. Rekodkan sekali lagi. Letakkan debit 2020. Januari 1 baki BB. Apa nilai dia? 60. Okey, dah habis 60, pindahkan apa? Yang kita tadi, commission belum terima, transfer saja. Debit pindah kredit, kredit pindah debit. Cikgu siap buat anak panah. Dan peksa jangan buat anak panah, dia nanti ganggu jawapan. Tak mau. 20. Ni Januari 1. Tulis apa ni? Commission diterima. Berapa commission diterima? 60. Ini berapa? Ini letak Disember 31. Commission diterima. Berapa diterima? 50. Okey. Imbangkan HP dan juga BB. Yang akan direkodkan dalam PKK. Jadi sini automatik ada Disember 31. Baki HP. Apa nilai dia? 50. Dan sini adalah 2021. Ngam-ngam belajar. Januari 1. Baki BB. AS. Apa nilai dia? 50. Okay, berapa nilai dia? Itu imbangan dia? 110. 110. Okey, habis. Okey, ada sesiapa nak tanya? Yang ni? Okey tak? Okey, cikgu. Okey kan? Cuma banyak sangat kena buat account ni, boring. Banyak sangat kena buat. Okey? Okey, semua dah siap tak? Siap tak? Siap. Okey, Ya. kalau siap, kita lengkapkanlah jawapan kita. Last kali kena buat apa? Akaun untung rugi dan juga PKK. Kertas tak cukup, jadi buat dekat bawah soalan. Buat dekat bawah soalan, jadi cikgu pun lakarkan juga. Sama-sama, cikgu pun buat. Okey, jadi buatkan kat sini, letakkan. Okey, betul tak? Kalau saya ingat sikit lah. Okey, alright. Okey, jadi kita buat akaun apa? Akaun untung rugi. Akaun untung rugi. Bagi tahu, cikgu tulis penuh lah. Cikgu kena tunjuk amalan yang baik. Bersih tahun berakhir. Awak tu bulan kat awak lah. 31 Disember 2020. Okey, nak pindahkan apa? Untung rugi dah tentulah pindahkan semua item untung rugi. Mana untung rugi? Untung rugi, semua faedah diterima, sewa diterima, komisen diterima, ini adalah hasil. Kita dah tahu dah. Konsep dia, debit ini adalah belanja. Kredit ialah apa? Hasil. Jadi kat mana kedudukan hasil? Faedah terima mestilah dekat hasil. Jadi pelajar, debit akan pindah kredit. Untung rugi debit akan pindah kredit. Lagi satu, komisen diterima, debit akan pindah kredit. Pindahkan semua untung rugi yang cikgu highlight warna hijau ni. Jadi pindahkan, tarik tak payah sebab tarik dah dekat atas. Jadi tulis apa? Faedah diterima. Faedah diterima. Apa faedah diterima? 712. Okey, yang kedua ialah apa? Sewa diterima. Berapa sewa diterima? 8440. Okey, dan last sekali ialah apa? Komisen diterima. Berapa komisen diterima? 600. Selesai. Tak payah imbangkan. Biar saja. Biar saja. Okey. Dah habis terus buat PKK. Apa dia? Penyata kedudukan kewangan.
pada bila? 31 Disember 2020. Okey, alright. Apa yang nak direkod kat sini? Dalam PKK ada apa? Aset semasa. Debit mesti aset semasa. Kredit apa? Liability semasa. Okey, equity pemilik semua tak buat tak? Tak payah. Ini sebab dia nak tunjukkan awak nak rekod kat mana. Tak payah. Jadi pelajar nak ambil mana? Semua ini pelajar nak ambil mana? Pelajar mesti ambil baki BB. Okey, baki BB yang pertama yang kita jumpa sini ialah faedah belum terima. Ini AS. Masukkan AS. Okey, terus tulis AS. Tulis apa? Faedah belum terima. Sebab akaun dia adalah faedah belum terima. Berapa nilai dia? 68. Cukup. Okey, kedua ada lagi tak? Sewa diterima belum terpilih. Kredit. Kredit akan masuk LS. 680. Okey, tuliskan faedah sewa diterima belum terpilih. Belum terpilih. Cikgu tak muat, cikgu buat 2 baris. Okay, berapa nilai dia? Nilai dia adalah 680. Cukup, 680. Apa nombor cikgu? 680. Okay, habis. Minta maaf, tulisan cikgu tak cantik. Okay, dan last sekali. Okay, commission belum terima. Debit. Masukkan dekat AS. Belum masuk AS, tulis apa? Sewa commission belum terima. Commission belum terima. Berapa yang belum terima? Nilai dia adalah 50. Habis, selesai. Okay, ada nak tanya apa-apa tak? Okay, habis kita dah belajar. Hasil dah belajar, belanja dah belajar. Belanja belum bayar pun ada, belanja prabayar pun ada. Hasil yang belum terima pun ada, hasil belum terpoleh pun ada. Dua-dua cikgu dah uji. Okey. Okey tak? Boleh tak? Okey, belajar boleh ikut? Boleh. Boleh. Okey, jadi pelajar, cikgu ada sediakan satu lagi akaun, jadi pelajar cuba buat. Boleh tak? Pelajar buat, nanti pelajar share lah dengan grup. Okey, cikgu dah beritahu kan dalam grup tu, siapa-siapa yang buat pembayaran yuran, gunakan link pembayaran yuran. Jadi cikgu buat semakan dekat situ. Okey, jadi tak perlulah isi template-template. Jadi kita nak minimalkan mesej-mesej yang berantai kat situ. Jadi kat situ nanti kita senang nak buat latihan, postkan dekat situ. Nanti kalau ada apa-apa info, cikgu mas postkan senang. Dapat baca. Okey, kalau tak nanti kat situ banyak sangat template yuran. Alright, jadi cikgu dah minimalkan. Okey, selesai. Okey, jadi pelajar, ada berapa minit lagi? Ada 15 minit lagi. Kita belajar last, akaun pelarasan yang last. Akaun apa? Peruntukan hutang ragu. Simple je peruntukan hutang ragu. Boleh ikut tak? Boleh tak? Cuba buat. Boleh cikgu. Boleh tak? Boleh. Sikit je. Sikit je peruntukan hutang ragu. Okey, sikit je. Okey, tengok nota cikgu. Tengok nota cikgu. Mana peruntukan hutang ragu? Ni peruntukan hutang ragu. Okey, first. Okey. Alright Okey, terus je. Okey, cuba tengok nota ni. Okey, peruntukan hutang ragu. Jumpa tak? Kat depan-depan tu ada gambar. Gambar orang tengah tidur ke, tengah sakit tu. Tengah buat apa tu? Orang tu tengah buat apa tu? Simboliknya. Ingat lagi tak? Dia sakit COVID. Sakit. Ingat pun. COVID cikgu. Bagus. Tahu pun. Ingat lagi cerita cikgu. Jadi, masuk peruntukan hutang ragu adalah anggaran ABT yang tidak dapat jelas hutang. Kan? Okey. Kita buat akaun peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu, rumah dia dekat mana? Debit ke kredit? Dengar lagi tak? Peruntukan hutang ragu. Debit ke kredit? Rumah dia adalah dekat kredit. Kenapa kredit? Sebab dia adalah kontra dengan ABT. Ingat tak? ABT mesti debit. Jadi peruntukan hutang ragu adalah kredit. Betul? Okay, sebab tu belajar baki BB dia mesti mula dekat kredit. Mesti mula kat kredit. Okey, jadi peruntukan hutang ragu ni apa? Ini peruntukan hutang ragu awal. Awal ni dekat mana? Awal ni kita boleh cari peruntukan hutang ragu 1 hari bulan. Ataupun kita boleh cari dekat mana? Imbangan duga. Dalam imbangan duga ada peruntukan hutang ragu awal. Alright? Okey, lepas tu pelajar ingat lagi tak garisan yang kita buat macam ni? Ingat lagi tak? Awal. Betul? Ini ambil kat imbangan duga. Ini adalah ingat formula ABT kali peratus. Ingat lagi tak? Okey, ini awal adalah BB. Ini adalah apa? Akhir. Akhir adalah H.
Jadi sama juga HB ni nak cari macam mana? HB ni nak cari menggunakan formula. Apa dia? ABT kali dengan 100. Faham tak? Okey, dekat sini pelajar akan dapat apa? Berlaku pertambahan ke pengurangan. Tu je. Kalau bertambah masuk mana? Belanja, pengurangan akan masuk Alright? Okey, jadi pelajar dekat sini pelajar, bila pelajar dapat contoh awalnya 10, akhirnya pelajar dapat 50. Bertambah ke berkurang? Bertambah ke berkurang? Awal dapat 10, akhir dapat 50. Awal ke bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah berapa? 40. 40. Jadi masuk dalam pertambahan 40. Jadi pengurangan tak ada lah. Tak ada pengurangan. Jadi total imbang nak? Kau tengok 50, 50. Imbang nak? HB pindah BB. Selesai. Okey, kenapa pindah HB BB? Sebab ini akan masuk kat mana? Akan masuk dekat AS. Sepatutnya AS, betul. Tapi bertanda negatif. Sepatutnya dia mesti letak kredit juga. Tapi bila dia letak AS, dia akan ada tanda negatif. Sebab apa? Dia dah terbalik. Alright? Okey. Lepas tu pelajar, kalau kita dapat pertambahan, pelajar kena buat akaun pertambahan. Ada tak akaun pertambahan? Buat pertambahan. Tulis. Kalau dapat pertambahan, pelajar kena buat pertambahan. Dia tak boleh dapat dua-dua tau. Pertambahan dapat, pengurangan dapat. Dua-dua tak boleh. Salah satu. Okey, terus buat akaun pertambahan peruntukan tangguh. Masukkan nilai 40. Contoh sini dapat 40. 40 terus tutup. Tutup dengan apa? Untung rugi. Terus masuk apa? 40. Sebab untung rugi ni akan pindahkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi. 40. Jadi pertambahan masuk mana? Kredit akan masuk debit. Lepas tu kalau pengurangan pula, pengurangan akan masuk sini lah. Tutup dengan apa? Last kali tutup ke sini. Okey. Untung rugi pindah dalam untung rugi. Mana untung rugi? Ni untung rugi pindah dalam untung rugi. Kredit akan pindah debit. Tulis apa? Pertambahan peruntukan tora ragu. Berapa nilai dia? 40. 40. Alright. Yang tadi kita dapat berapa tadi? Pakai HB. 50. 50. Jadi pelajar AS tolak. Sebab tu jadi negatif. Sebab apa? Dia dah songsang. Berapa nilai dia ni? 50. Okay, berapa ABT? ABT nanti cari dekat imbangan juga. Berapa nilai dia? Tolakkan, dapatlah jawapan. Boleh? Ini kalau cikgu tunjuk pertambahan. Kalau pengurangan, sama je. Wujudkan satu akaun pengurangan. Okey, yang penting asas dia kena ingat ni dulu. Boleh ingat tak akaun peruntukan targu? Mesti bermula dekat mana? BB dekat kredit, HB dekat debit. Penambahan, pengurangan pelajar kena tahu. Kalau berlaku pertambahan dekat debit, sebab dia akan masuk dalam belanja nanti. Satu lagi kalau pengurangan dekat debit. Sebab dia akan masuk dalam hasil. Okey? Alright. Sekarang ingat formula. Okey, tenungkan betul-betul. Boleh ingat tak formula ni? Kalau dah boleh ingat, kita terus buat. Okey, boleh? Tak apalah, pelajar boleh rujuk-rujuk lah. Pelajar boleh rujuk-rujuk. Sampai-sampai tu pelajar boleh rujuk. Okey, kat sini ada tinggal satu akaun. Kita buat akaun yang lengkap lah. Seperti dalam buku teks. Kita buat seperti dalam buku teks. Sekejap, Okey, alright. Okey, pada 31 Disember, perniagaan Hasyah mempunyai apa tu? Hasyah mempunyai akaun belum terima. Banyak berapa tu? Akaun belum terima sebanyak 6,800. Dia bercadang hendak mewujudkan satu peruntukan tangguh sebanyak berapa? Sebanyak 5% atas ABT. Okey, pelajar. Sekali lalu, kita praktiskan apa yang kita belajar sebelum ni. Kita buat garisan. Okey, kat bawah tu kosongan, buat garisan. Okey, berapa yang awal? Berapa yang awal? Ada tak satu hari bulan peruntukan hutang ragu? Ada tak kat atas? Kalau awak baca. Ada tak 1 Januari peruntukan hutang ragu adalah berapa? Ada tak? Disebut. Tak ada kosong. Ada kosong. Okey, berapa akhir? Baki akhir apa formula dia? Baki akhir adalah ABT kali peratus. Berapa ABT? ABT berapa ribu? 6,800. Berapa peratus dia punya PHR? Ada tak dia tulis? 5%. Okey, tolong cikgu cari. 340. 340. Jadi bertambah ke berkurang? Tambah 340. Jadi masuk belanja. Sudah tahu. Okey, daripada sini senang juga kita buat. Okey, kita terjemahkan dalam jawapan kita. Okey, terus buat Ini soalan apa ni? Ini soalan 1 PHR. Okey, buat apa yang pertama? Akaun peruntukan hutang ragu. Okey, akaun peruntukan hutang ragu terus. Okey, peruntukan hutang ragu. Okey, jadi pelajar masukkan tahun berapa? 2020. Terus masukkan tahun 2020. Semua tahun 2020. Okey, pelajar first mesti baki BB. Baki BB start dekat mana?
Sebab akaun dia tak banyak, kita tulis lah. Start mana? Baki Bibi dia start kat mana? Debit ke kredit? Kredit. Kredit. Okey, kredit. Januari 1. Okey. Baki Bibi. Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, tak tulis, boleh tak? Boleh. Kalau tak tulis pun tak apa. Tapi cikgu first nak ingatkan awak formula, cikgu tulis lah. Okey? Okey, dah ingat situ, tulis apa? Terus tulis apa? Okey, terus letak sini. Terus letak Disember 31. Disember 31, baki akhir mesti bawah. Mesti kat bawah. Kita bagi ruang. Kalau ada pengurangan, letak sini. Okey, baki apa? HP. Berapa nilai baki HP? Baki HP yang ini. Berapa nilai dia? 340. Seperti kita kira. 340. Okey, selesai. Sekarang, kita tutup akaun. Tutup akaun dengan apa? Cari perbezaan dia. Berapa perbezaan kita dapat? Pertambahan ke pengurangan? Pertambahan. Jadi, terus masukkan pertambahan. Okey, nak tulis apa? Tarikh dia. Letakkan Disember 31. Okey, tulis pertambahan. Pelajar, kat sini, kat tuition ni cikgu tulis ringkas je lah pelajar. PHR, boleh tak? Faham tak maksudnya? Faham dekat peksa awak tulis penuh. Jangan tulis cikgu tulis PHR boleh. Kan, jangan macam tu tulis penuh. Okey, cikgu nak cantikkan je. Okey. Jadi berapa nilai dia? 340. Okey, selesai. Okey, habis tak? HP mesti pindah BB. Okey, jadi dalam PKK nanti ini yang kita masukkan. 2021 Januari 1. Okey, pindahkan baki BB. Okey, PHR mesti masuk AS sebab dia kontra. Jadi sebab tu masuk AS dia bertanda negatif. Sebab apa? Dia masuk dari rumah lain. Okey, settle. Okey, berapa jumlah dia? 340. 340. Okey, sekarang nak buka akaun apa yang kedua tadi? Cuba respon sikit. Apa akaun nak buat ni? Akaun apa nak buka? Akaun pertambahan PHR. Ya, betul. Akaun pertambahan PHR. Akaun pertambahan PHR. Okey, buat pertambahan PHR. Senangnya PHR ni. Okey, selesai. Okey, terus apa? Pindahkan PHR ni. Pertambahan kredit akan masuk debit. Okey, apa butiran dia? Tarikh sama. 2021, 2020. 2020. Okey, apa dia punya ni? Disember 31. Apa butiran dia? Butiran dia adalah peruntukan utaraku. Cikgu tulis ringkas je lah Tulis ringkas je. Betul sebab apa tulis PHR je, tak tulis pertambahan pengurangan. Sebab ni akaun pertambahan. Tapi akaun yang kita ambil daripada mana? Akaun peruntukan utaraku. Boleh Akaun peruntukan utaraku. Berapa nilai dia? 340. Okey, habis. Okey, imbangkan. Imbang dengan apa? Tak boleh HBBB. Pertambahan dengan pengurangan akan masuk untung rugi. Jadi tutup dengan apa pelajar? Untung rugi. Yes, tutup dengan untung rugi. Tutup dengan untung rugi. Jadi kita tutup dengan untung rugi. Berapa tarikh dia? 2020 lah, bukan 2021 lah. Sorry Awal 2020 ni 2020. Okey, Disember 31. Tutup dengan apa? Untung rugi. Berapa nilai dia? 340. Okey, nak total lagi tak? Tak payah. Pelajar terus double line pun tak apa. Kalau pelajar nak buat double line terus pun boleh. Tak payah nak totalkan lagi. Kalau total boleh tak? Boleh. Kalau nak total pun boleh. Tak masalah. Habis. Apa nilai dia sama. Okey? Tak ada. Dia ada satu butiran je macam tu. Okey, dah habis. Nak buat apa? Habis terus buat akaun untung rugi. Okey, akaun untung rugi. Okey, akaun untung rugi macam biasalah pelajar. Panjang tadi lah. Macam tadi panjang. Okey, yang ni cikgu buat penuh. Akaun apa? Untung rugi. Apa pelajar tajuk dia? Akaun untung rugi apa? Bagi? Ingat lagi tak? Bagi tahun berakhir. Bagi tahun berakhir. 31 Disember 2020. 2020. Alright. Okay, tarikh tak payah buat lagi kat bawah. Dalam akaun untung rugi dan PKK tarikh tak payah buat lagi kat bawah. Kenapa? Sebab tarikh dah ada kat atas. Jadi pindahkan je lah untung rugi. Mana untung rugi dia? Ini. Debit akan masuk, kredit akan masuk debit. Bergukan. Jangan lupa. Kenapa? Sebab pertambahan dalam belanja. Debit kan belanja. Jadi terus masuk sini. Tulis apa? Apa butiran dia? Pertambahan. Apa? Peruntukan utaraku. Berapa nilai dia? 340. Selesai. Okey?
340. Okey. Yang ini yang kita belajar terus. Kita buat pertambahan terus masuk dalam untung rugi belanja. Itu yang kita belajar sebelum. Okey, dan last sekali, akaun apa? Kali kedua nak rekod apa? PKK, penyata kedudukan keuangan. Pada 31 Disember 2021. Okey, kita gariskan. Okey, PKK pun sama. Tadi tak ada kat bawah Tadi dah ada kat tajuk. Jadi tak payah tulis PKK. Jadi kita tahu sebut je PHR dan letak kat mana? AS ke LS? AS. Mesti letak dalam AS. Okey, aset semasa. Jadi cikgu tulis sini aset semasa. Jadi garisan tu cikgu dah abaikan dah. Aset semasa. Okey, mesti masuk aset semasa sebab peruntukan taragu mesti diletak bersama-sama dengan ABT. Akaun belum terima. Jadi pelajar letakkan akaun belum terima. Akaun belum terima. Berapa akaun belum terima? Berapa jumlah dia? Berapa ABT? 6,800. Okey, 6,800. Tolak. Tolak dengan apa? Ingat lagi tak? Peruntukan hutang ragu. Cikgu tulis dekat je PHR. Berapa nilai dia? Mana kita nak ambil? Yang ini. Yang ini kita ambil PHR. Ini. Okey pelajar. Bila pindahkan akan jadi apa? PHR akan jadi negatif. Betul? Negatif. Berapa negatif berapa? Tolak berapa? Tolak dengan 340. Okey, berapa dapat jumlah dia? Tolong cikgu. 6,800 tolak 340. Berapa dapat? 6460. 6460. Okey. Okey, ada nak tanya? Cuma panjang lah. Kalau kita belajar dulu kan kita buat macam ni. Dalam PKK, betul tak? Senang kan? Yang ni senang. Yang ni yang akaun dia rumit ni. Pelajar yang mula-mula buat, yang belajar dulu akaun, lepas tu nak belajar penyata kewangan, mesti geri. Oh, cikgu, mesti susah. Kan? Padahal tak ada apa pun, senang je. Ini lepas ni kalau cikgu ajar penyata kewangan tu, bila buat ini, dah nampak sikit. Rupanya, kenapa kita rekod 2 kali untung rugi dengan PK? Sebab ni lah. Sebelum nak sediakan perdagangan dengan untung rugi dan juga PKK, sebelum tu ada lagi akaun-akaun ledger dia yang perlu kita sediakan. Sepatutnya. Tapi dalam soalan wajib tu tak adalah. Ini soalan lain. Okey. Okey, boleh ikut tak yang ni? Boleh tak? Boleh? Pelajar, kita buat satu lagi tak? Boleh tak? Satu je lagi. Satu lagi. Boleh tak? Satu je lagi. Sikit je. Kita buat satu lagi. Ngantuk ke? Dah ngantuk ke? Boleh tak? Boleh ikut tak? Satu je lagi. Tak susah sangat. Yang ni tak susah sangat. Okey, jadi alright. Okey, selesai. Okey, kita buat soalan berikutnya. Nombor 2. Kita buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, pelajar. Maklumat berikut diperoleh pada kedai Syafiqah pada 31 Disember 2020. Okey, dia dah bagi ABT, dah bagi hutang lapuk, dia dah bagi peruntukan taragu, dah bagi 520 untuk PHR. Okey, dia dah bagi. Okey, kat sini jangan lupa. Apa dia pelajar? Kat sini, apa butiran pengganggu dia? Apa pengganggu bagi PHR? Ingat lagi tak? Apa pengganggu PHR? Apa dia? Ingat lagi tak? Hutang lapuk. Hutang lapuk. Hutang lapuk adalah pengganggu. Okey, pelajar. Kenapa pengganggu? Apa kesan hutang lapuk? Pelajar ingat lagi tak? Apa kesan hutang lapuk? 2 transaksi. Apa dia? Apa kesan hutang lapuk? Sudah buat dah ni. Apa kesan hutang lapuk? Mengurangkan ABT. Ya, ABT akan berkurang. Bagus. Satu lagi? Satu lagi apa? Hutang lapuk tu sendiri lah. Hutang lapuk tu sendiri. Hutang lapuk ialah kategori apa? Belanja. Betul. Hutang lapuk akan apa? Bertambah. Belanja kita akan makin bertambah. Sebab apa? Customer kita ada yang mungkin dah meninggal. Customer kita mungkin dah muflis. Itu rugi. Jadi belanja kita akan bertambah. Hutang lapuk akan bertambah. Boleh? Okey, itu sekali lagi. Jadi pelajar kena faham. Okey, jadi pelajar berikutnya. Berikutnya. Sikit pelajar sikit je lagi. Okey, yang pertama pelajar dia suruh buat apa? Akaun hutang lapuk, akaun peruntukan taragu, untung rugi dan juga PKK. Okey, hutang lapuk tak ada dekat nota cikgu. Dekat nota cikgu tak ada. Jadi pelajar kalau dia suruh buat yang pertama. Okey, yang pertama cerita apa? Seorang akaun belum terima bernama akaun telah muflis dan tidak dapat bayar hutangnya 310. Okey, berikutnya. Peruntukan taragu diselaraskan 5% atas ABT. Okey, boleh? Okey, ikut buat sama-sama dengan cikgu. Yang pertama, akaun hutang lapuk dulu kita buat. Okey, buat sama-sama. Akaun hutang lapuk. Akaun hutang lapuk. Okey, hutang lapuk kategori apa pelajar? Buat akaun apa saja, konsep akaun ni sama je. Hutang lapuk kategori apa?
belanja. Belanja rumah dekat mana? Debit. Debit. Jadi debit ini dah menambahkan hutang lapuk, kredit ialah mengurangkan hutang lapuk. Boleh. Jadi first year start mesti hutang lapuk dekat sini. Okey. Dalam imbangan duga, ada tak hutang lapuk? First. Ada tak hutang lapuk? Ada. Ini hutang lapuk bukan hutang lapuk yang lama. Hutang lapuk yang ini bukan hutang lapuk yang baru. Hutang lapuk yang lama 480. Yang baru dekat mana? Maklumat taman yang ini. Berapa nilai dia? 310 ni yang baru. Okey, ni yang lama yang baru. Okey, jadi yang lama ni kalau dalam imbangan duga, item dalam imbangan duga semua itu adalah hutang lapuk awal. Hutang lapuk awal. Berapa bulan? Kita buat 20. Okey, awal dia berapa? Januari 1. Tulis apa? Baki BB. Baki BB. Berapa nilai baki BB awal dia? 480. Memang rumah dia dekat dia. Okey, sekarang kita nak letak yang baru. 310. Nak letak mana? Nak letak debit ke nak letak kredit? 310. Saya tanya pelajar. 310 yang baru ni letak debit ke kredit? Kenapa letak debit? So, hutang lapuk tambah. Hutang lapuk bertambah 310. Okey, apa butiran? Rasanya butiran dia. Apa yang menyebabkan hutang lapuk ni? Siapa yang menyebabkan hutang lapuk? Siapa yang menyebabkan hutang lapuk? ABT. Yes. Jadi butiran dia adalah apa? ABT. Account belum terima. Account belum terima. Tu dia. Boleh? Okey, selesai. Habis tutup account. Tutup. Okey, tutup. Okey, sekarang tutup. Ajar, ini jangan lupa Yang ini maklumat tambahan ni Disember 31 ni. Okey, bertambah. Okey, jadi total berapa? 09 berapa tu? 790. Betul tak? 790. Okey, selesai. Okey. Jadi terus tutup 2020. Tutup dengan apa? Tutup sebab hutang lapuk ni nak pindah dalam PKK ke nak pindah dalam akaun untung rugi? Hutang lapuk nak masuk dalam untung rugi ke nak masuk dalam PKK? Hutang lapuk. Rugi. Untung rugi. Jadi tutup terus dengan untung rugi. Berapa untung rugi? 790. Okey, habis. Okey. Okey. Lepas tu nak buat apa? Akaun PHR. Macam mana buat akaun PHR? Okay, pelajar. Buat garisan sekejap. Kelih lalu. Okey. Baki awal. Baki akhir. Awal ambil ikat imbangan duga. Ada tak peruntukan taragu? Ada? Ni. 520. Awal. Okey. Apa HB? ABT kali peratus. ABT kali peratus. Faham pelajar? Okey. Berapa ABT dia sekarang? ABT dia bukan lagi 82,000. Kenapa? Sebab ada hutang lapuk. ABT dah jadi berkurang. Jadi berapa nilai dia? 82,000. 82,000. Tolak berapa? Telah berkurang berapa? 310. ABT tadi dah berkurang 310. Bukannya 750 Ambil yang kat maklumat teman 310. Kali dengan berapa? 5%. Okey, berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. Berapa pelajar dapat? Ni ada unsur kebat pelajar. Berapa dapat pelajar dapat? Tolong cikgu. 8,200 tolak 310 kali 5%. Berapa dapat? 408.4.5. Oh, ada perpuluhan ni? Ha. Okey, berapa dapat? Tolong ulang balik. 408.4.5. Okey, 84. Jadi kita bundarkan lah. 4085. Boleh, 4085. Okey, sekarang berlaku pertambahan ke pengurangan? Pertambahan. Pertambahan. Berapa bertambah? Tolong cikgu. Berapa bertambah? Cari beza. Berapa bertambahan? 3565. 3565. Jadi ini yang anda masuk mana? Belanja. Tambah nama. Okey, seterusnya. Okey. Dah ramai dah pelajar nak left dah. Dah tak tahan dah. Mana ni? Okey. Alright. Okey. Tak apa, cikgu teruskan je. Ada seorang pun seorang lah cikgu ajar, tak kisah. Terus kita buat apa? Akaun peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu. Kita buat. Okey, peruntukan hutang ragu. Okey, seterusnya. Akaun peruntukan hutang ragu, mesti rumah dia mesti bermula dengan kredit. Mesti. Okey, mesti kredit. Okey, 2020. Okey, Januari 1. Ada tak peruntukan hutang ragu awal? Ada? 520 tadi. Jadi itulah apa? Baki BB. Berapa nilai dia? 520. Selesai.
Okey, lepas tu terus lompat. Lompat pindah mana? Terus Disember 31, terus pindah apa? Buat baki HP. Baki HP ialah apa? Yang ini. Yang kita kira tadi. Berapa nilai dia? 4085. Okey, sekarang berlaku pertambahan ke pengurangan. Kita dah tahu. Kita dah kira dah. Senang. Berlaku apa tadi? Pertambahan. Jadi pertambahan letak mana? Di kredit. Letak kredit. Dalam PHR, dia akan letak di sebelah kredit. Okey, nak tulis apa? Disember 31. Tulis pertambahan peruntukan hutang ragu. Berapa nilai pertambahan tadi? 3565. Okey, habis tutup akaun mesti imbang 4085. 4085. Okey, alright. Lepas tu tutup akaun HB mesti pindah BB. Cuma yang ini pelajar confuse apa? Biasa kita tutup akaun dengan HB. Betul tak pelajar? Imbangkan dengan HB. Tapi yang ini imbangkan dengan pertambahan atau pengurangan. Seperti garisan yang kita buat. Okey, jadi pelajar kita pindahkan di 2020. Pindahkan Disember 31, 2021, Januari 1. Okey, Januari 1. Berapa butiran dia? Baki BB. Berapa nilai dia? 4085. Selesai. 4085. Okey, lepas tu nak buat apa? Akaun apa cikgu nak tanya? Lepas tu buat akaun apa? Sebelum kita buat akaun tu lagi. Akaun pertambahan. Ya, betul. Akaun pertambahan peruntukan selalu. Cikgu buat ringkas je lah. Akaun pertambahan peruntukan selalu. Okey, jadi nak pindahkan mana? Cari yang pertambahan tadi. Mana pertambahan tadi? Ini. Kredit akan pindah debit. Terus pindah debit. 2020, Disember 31, tulis apa? Kita dah ambil daripada akaun PHR. Tuliskan PHR. So, berapa nilai dia? 3565. Jadi, habis tutupkan akaun. Imbangkan dengan apa? Sebab nak dipindahkan dalam untung rugi, imbangkan dengan untung rugi. 2020, Disember 31 akan masuk untung rugi. Tulis untung rugi. Berapa untung rugi? 3565. Okey, selesai. Jadi nak total pun boleh, nak garis saja macam cikgu buat double line pun boleh, cukup memadai. Okey, habis. Okey, dah habis nak buat apa? Barulah pindahkan ke dalam untung rugi. Pindahkan untung rugi. Okey, buat akaun tu. Sekejap. Akaun untung rugi. Bagi tahun apa? Bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. 2020. Okey, selesai. Okey, 2020. Okey, letak apa? Tarik untung rugi. Mana untung rugi? Ada kat atas. Untung rugi 1. Betul. Lagi mana untung rugi? 2. Okey, jadi rekodkan 2-2. Jadi terbalikkan, bergukan. Yang pertama ialah debit akan tulis apa? Hutang lapuk. Pindahkan hutang lapuk. Tadi tak ada hutang lapuk. Ni ada hutang lapuk. Masuk dalam belanja. Berapa nilai dia? 790. Okey, ada lagi untung rugi? Ada. Pertambahan peruntukan hutang ragu. Berapa nilai dia? 3565. Cukup. Biarkan saja. Biarkan saja. Cukup. Okay, lepas tu dah siap. Last sekali. Baru buat apa? Penyata kedudukan kewangan. Pada bila? 31 Disember 2020. Okay. Alright. Siap. Okay. Nak masukkan apa? Ya, PHR dengan ABT tak ada tempat lain dah. Dia ada satu tempat je. Dekat mana? Aset semasa. Okay, mesti nak tulis apa dulu? Tuliskan dulu ABT. Account belum terima. Okay, account belum terima. Kita tak buat account. Kita tak buat account. Berapa account belum terima? Yang asal tadi. Bukan lagi nilai dia bukan 82,000. Nilai dia berapa pelajar? Lepas tolak. Okay, ni cikgu ruang tak cukup. Cikgu nak buat kat bawah. Cikgu nak buat kat bawah. Ruang dia berapa? 82,000. Tolak dengan 310. Berapa pelajar? Apa nilai dia tadi? Tolong cikgu.
Apa dapat? 81 81,690. 690. 81,690. Okey, alright. Ni belum habis lagi. Tolak. Tolak dengan apa? Peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu. Mana akaun peruntukan hutang ragu? Baki HP tadi. Baki HP BB. Ada tak? Cikgu lupa tadi. Yang bawah ni. Baki BB. Ini kita pindahkan. Pindahkan kat sini. Jangan lupa. Berapa nilai dia? Terus pindahkan. Tapi bertanda negatif 4085. Biasa kita tak bergu. Untuk PKK tetap bergu. Tapi bila bergu dia akan jadi negatif. Okey, 81690 tolak 4085. Berapa pelajar dapat? 77605. 77605. Okey, selesai. Itu saja pelajar. Pelajar, okey. Alright, sebenarnya macam banyak. Sebenarnya pelajar cikgu ajar penuh. Kadang-kadang soalan dia nak akaun PHR. Suruh buat akaun PHR. Akaun untung rugi PKK dia tak nak. Faham tak? Sekarang ni cikgu mesti ajar yang lurus dulu. Cikgu ajar penuh dulu. Nanti kita buat soalan sebenar, nanti pelajar nampak. Pelajar, ada soalan sampai dia suruh buat apa? Peruntukan teragu dengan pertambahan. Itu je. Yang lain tak buat. Okey, jadi pelajar kena praktis lah. Kena praktis berikutnya. Jadi pelajar, cikgu tinggalkan awak satu soalan lagi. Soalan dengan apa ni? Ada lagi satu soalan. Soalan PHR yang ketiga. Boleh pelajar? Jadi pelajar, ada 3 soalan yang pelajar kena buat lah. Boleh pelajar? Belanja satu, hasil satu, dengan satu lagi PHR. Semua cikgu dah tunjuk cara. Sama je. Tinggal cikgu tukar nama, tukar nombor. Tengok pelajar boleh praktis tak. Okey pelajar? Okey, boleh ikut hari ni? Terlebih 10 minit, minta maaf. Boleh cikgu. Boleh? Okey. Alright, jadi nanti cikgu akan beri info dalam grup. Sebolehnya untuk bulan Oktober ni cikgu nak speed. Cikgu nak habiskan, kita belum belajar minggu depan, kita akan belajar pembetulan kesilapan. Belajar topik akhir, pembetulan kesilapan. Lepas tu kita terus masuk modul pecutan. Modul pecutan kalau pelajar tengok, cikgu dah mudahkan dah. Cikgu dah buat garisan kan, tak ada kosong-kosong yang ni, tak ada isi tempat kosong. Faham tak pelajar? Jadi pelajar jadikan latihan. Kita akan buat pecutan, nama pun pecutan. Kena buat pecut lah. Boleh pelajar? Cikgu jangkakan Oktober kita habis. Selepas tu nanti kalau bulan November, kita buat latihan-latihan tambahan dan sebagainya. Okey. Kalau ada peperiksaan, dah dapat tarikh peperiksaan, minta update boleh tak? Nanti cikgu tahulah berapa tarikh peperiksaan. Ada tak dekat depan saya ni? Dah dapat tarikh peperiksaan? Prinsip perakaunan, bukan tarikh BM. Bukan BM BM memang awal. Belum lagi. Okey, belum lagi tak apalah, kita buat. Kita yang penting kita habiskan silibus dan buat ulang kaji sebaiknya. Okey, nanti pecutan jangan takut. Cikgu akan susun kat kepala awak ni satu-satu file. Topik 1, topik 2, topik 3. Keluar topik 3, keluarkan file topik 3, jawab. Macam tu lah pelajar. Cikgu lepas ni, sekarang saya tahu yang dalam formula ni semua berterabur ni, tak tersusun ni. Okey, tugas cikgu akan susun semua formula-formula tu one by one. Jadi pelajar, kalau ada lagi pelajar masih sempat lagi, kalau ada rakan-rakan tolong war kepada rakan-rakan, cikgu ada sediakan lebih kurang 10 modul saja. Ada rakan-rakan lagi yang nak join, kena inform cikgu lah. Kita akan ulang kaji sama-sama. Okey, alright. Jadi pelajar, itu saja untuk kelas hari ini. Jadi kita akan jumpa pada minggu depan waktu yang sama. Kelas tambahannya, extra kelas, cikgu akan beritahu hari apa. Pelajar, kalau Jumaat malam, pelajar free tak Jumaat malam? Free je. Ada tak siapa tak free Jumaat malam? Free. Okey, alright. Tak apalah, cikgu pun ada sediakan recordingan. Siapa yang terlepas boleh tengok recording. Tapi pembelajaran semua berbeza. Berbeza Okey, alright. Jadi itu saja. Terima kasih kerana habiskan kelas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi kita akan jumpa lagi minggu depan. Topik last, pembetulan kesilapan. Lepas tu kita terus buat pecutan. InsyaAllah. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih, cikgu. Okey, Terima kasih cikgu. sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.